Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua murid-murid tahun 4? Kembali bersama dengan Cikgu Man untuk kita sambung dalam mata pelajaran sejarah tahun 4. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe video Cikgu untuk sentiasa mendapat notification untuk video-video yang terbaru. Terima kasih kerana anda yang telah subscribe. Yang belum subscribe, sila subscribe. Kena subscribe itu percuma, tak payah bayar apa-apa. Okey, terima kasih. Kita teruskan bersama Cikgu Man hari ini untuk mata pelajaran sejarah tahun 4. Okey, untuk sejarah tahun 4 kita nak teruskan dengan tajuk zaman prasejarah. Dalam subtajuknya hari ini ialah lokasi zaman prasejarah di negara kita, Malaysia. Mungkin ramai yang tertanya-tanya. Seperti yang telah cikgu terangkan sebelum ini, di Malaysia ada Muzium Negara dan juga Muzium Galeri Cari Gali di Lenggong, Perak yang mempamerkan barang-barang tinggalan sejarah yang ditemui, dan juga ada tapak cari gali di Lenggong. Jadi di manakah tempat lain yang merupakan lokasi zaman prasejarah yang ada di negara kita? Adakah zaman dulu kala daripada Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan juga zaman logam telah wujud penempatan di Malaysia? Ada orang tinggal ke di negara kita ni dulu? Dulu tak dikenali sebagai Malaysia sebab Malaysia hanya ada perkataan itu pada tahun 1963. Ya, nama Malaysia itu 1963. Selepas negara kita merdeka pada tahun 1957. Jadi, apakah nama penempatan pada zaman dahulu yang wujud di negara kita Malaysia? Jom kita tengok dalam buku teks ada dinyatakan berkaitan dengan lokasi zaman prasejarah. Okey, kalau tak ada buku teks tidak mengapa, tak ada jadi masalah sebab seperti yang cikgu terangkan sebelum ini. Apa saja yang cikgu pamerkan dalam YouTube cikgu ini, video-video cikgu adalah sentiasa diambil daripada buku teks rasmi yang kita gunakan di dalam kelas. Okey, merujuk pada muka surat 70. Muka surat 70, cikgu semak dulu muka surat apa ni? Muka surat 76. Okey, ini muka surat 76 ya. Okey, kalau ada buku teks boleh tengok, kalau tak ada pun tak apa. Ada 76 dengan 77 ya, buku teks. Ada dipaparkan peta Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Ya, peta Malaysia. Di sini ada penempatannya. Okey, penempatan berkaitan dengan masyarakat dahulu. Tapi sebelum itu kita tengok petunjuk tu. Petunjuk tu ada dinyatakan warna merah adalah lokasi untuk zaman Paleolitik. Warna biru untuk lokasi zaman Mesolitik. Warna apa tu? Ungu, lokasi zaman Neolitik. Dan warna hijau adalah lokasi zaman logam. Jadi kita nak buat macam mana ni? Kita nak tengok dahulu lokasi zaman Paleolitik yang mana warna merah. Jom kita tengok kat mana Semenanjung ada warna merah. Seperti yang telah kita terangkan, ada ditemui di Perak. Jadi bertuah lah orang Perak zaman Paleolitik. Dah ada entah kita ni keturunan orang zaman Paleolitik. Okey, jom kita tengok di manakah lokasinya. Di Lenggong, iaitu nama yang lebih spesifik di Bukit Jawa. Cuba tengok dalam peta. Warna merah tu Paleolitik ya. Ada di Lenggong, Perak. Kita tengok yang Semenanjung dulu. Okey, kemudian Paleolitik wujud di Semenanjung. Kemudian kita tengok petunjuk seterusnya warna biru iaitu Mesolitik. Kat mana ada warna biru? Mesolitik. Kita ada dua penempatan di situ. Pertama, di Gua Musang, Kelantan. Pernah dengar Gua Musang tak? Siapa yang suka makan durian, Musang King, mesti pernah dengar lah Musang King. Tapi daripada apa yang cikgu dengar, ceritanya benih Musang King tu kerana pokok tu ditanam di Gua Musang, Kelantan satu ketika dahulu. Sehingga hari ni rata-rata orang nak tanam Musang King. Cukup cerita durian. Kita tengok zaman Mesolitik. Tadi Paleolitik di Lenggong. Itu yang kita imbas balik Paleolitik yang telah kita cerita minggu lepas. Paleolitik ni zaman yang awal lah, paling lama dulu. Kemudian Mesolitik. Okey, penempatan kedua Mesolitik. Di mana tadi? Di Gua Musang, Kelantan. Dan satu lagi di Hulu Terengganu iaitu Gua Bewah, Hulu Terengganu. Kita dah tahu di Semenanjung ada penempatan Mesolitik. Jom kita tengok warna ungu Neolitik. Siapa jumpa di Semenanjung warna ungu? Ada. Di mana? Di Raub Pahang, atau spesifik nama tempatnya di Gua Kecil Raub Pahang. Raub Pahang iaitu zaman
Neolitik. Yang terakhir iaitu lokasi zaman logam. Kita tengok ada tak di Semenanjung lokasi zaman logam. Cuba tengok siapa beritahu cikgu warna apa. Warna hijau itu kita tengok lokasi pertama di bawah tu di mana kamu jumpa. Okey, yang pertama di Kampung Sungai Long, Banting, Selangor. Oh, di Selangor dan lagi special tu gendang gangsa yang dijumpai di Kampung Sungai Lang, Banting, Selangor. Sungai Lang bukan Sungai Long. Sungai Lang di Banting, Selangor. Ditemui logam ni, maksudnya gangsa zaman logam dah ada dijumpai gendang ini. Lagi satu kat mana? Di Sungai Tembeleng, Jerantut, Pahang. Itu lokasinya untuk penemuan zaman logam. Okey, itu penempatan di Semenanjung. Jom kita tengok seterusnya penempatan di Sabah dan Sarawak. Okey, di Sabah dan Sarawak ada dua penempatan awal zaman prasejarah yang ditemui. Di Sarawak kita ada zaman Paleolitik. Di mana tu? Di Gua Niah Miri, Sarawak. Dan seterusnya di Sarawak, di Sabah ditemui zaman Neolitik terletak di Bukit Tengkorak, Semporna, Sabah. Semporna Sabah ni terkenal dengan laut dia yang cantik, pulau dia yang cantik, bercuti, orang suka apa panggil? Scuba diving. Di kawasan-kawasan ini. Jadi kita dah temui semua lokasi zaman Paleolitik, lokasi zaman Mesolitik, lokasi zaman Neolitik dan lokasi zaman logam yang ada di Malaysia. Jadi sejarah Malaysia ini cukup panjang lah, daripada sebelum Masihi lagi dah ada penemuan bukti-bukti wujudnya penempatan prasejarah. Okey, kita dah tahu lokasi. Kita nak pergi kepada kehidupan manusia zaman prasejarah. Ini ada dalam buku teks pada muka surat 78. Okey, kita nak tengok kehidupan manusia zaman prasejarah. Jom kita baca sikit daripada buku teks. Perkembangan kegiatan sosial dan ekonomi manusia zaman prasejarah menjadikan kehidupan mereka semakin baik bagi menghadapi perubahan persekitaran. Ialah daripada zaman Paleolitik menuju ke zaman logam, sehinggalah hari ini sudah pasti kehidupan manusia berubah daripada kurang maju lebih maju. Satu ketika dahulu terhad kemajuan terhad dari segi alatannya, sekarang dah pelbagai jenis alatan. Jom kita tengok dari sub kegiatan yang pertama, iaitu dari segi kegiatan sosial zaman prasejarah. Kita mulakan dengan yang pertama, iaitu zaman Paleolitik. Dari Paleolitik kita pergi Mesolitik, Neolitik dan logam. Tengok perubahan-perubahan dari segi kegiatan sosial terlebih dahulu. Okey, jom kita tengok zaman Paleolitik. Bagaimana kehidupan sosial mereka, boleh tengok gambar tu. Tengok dia orang tinggal dalam gua. Okey. Hidup secara nomad dalam kelompok kecil. Apa dia nomad? Nomad adalah satu kehidupan berpindah randah. Maksudnya macam ni. Mungkin mereka akan tinggal satu tempat tu sementara je. Beberapa hari, mungkin beberapa minggu. Kemudian mereka akan berpindah randah. Berpindah randah. Dia orang tak akan tinggal satu tempat tu lama. Macam kita sekarang duduk rumah kita lama kan. Pindah pun kalau ada keperluan. Dan ataupun mak ayah bertukar kerja, kena pindah ke sana ke sini. Atau desakan dan sebagainya, kita kena pindah. Tapi orang zaman dahulu, mereka berpindah bukan faktor kerja, tapi faktor sosial dan juga ekonomi. Kenapa? Mungkin terdapat gangguan haiwan buas pada masa tu, so dia rasa tak saman, pindah pergi tempat lain. Ataupun stok makanan dah habis, kena pergi pula mencari dan sebagainya, dan pindah. Bila dia keluar mencari, dia pindah tempat yang baru. Dan di manakah rumah mereka ni? Adakah rumah ada bangunan khas untuk mereka? Tidak, mereka tinggal di dalam gua, Sebab tu banyak bukti zaman Paleolitik ini ditemui di dalam gua. Tinggalan-tinggalan tengkorak, rangka manusia dan sebagainya di dalam gua. Dan yang ketiga, mahir menggunakan api untuk menghalau haiwan buas. Mereka dah pandai jumpa api, macam mana nak buat api pada zaman ni. Dan api ini digunakan untuk menghalau haiwan buas, binatang buas yang datang mengganggu hidup mereka. Sebab tu mereka nomad, mereka berpindah randah. Ini adalah zaman Paleolitik. Jom kita tengok gambar sebelah itu, iaitu zaman Mesolitik. Okey, zaman Mesolitik. Tengok tu. Hidup secara nomad dalam kelompok kecil. Tadi pun kelompok kecil kan, maksudnya ahli keluarga mereka saja. Tak ada kejiranan, kelompok mereka sahaja. Okey, masih nomad lagi, berpindah randah lagi.
sana ke sini, ke sana sini. Dan yang kedua, tinggal di dalam gua, masih tinggal dalam gua, tapi mereka dah mula keluar. Ke mana? Pesisir pantai atau muara sungai. Pesisir pantai ni maksudnya tepi-tepi pantai, kawasan yang berhampiran dengan pantai, dan juga muara sungai. Muara sungai ni maksud dah hujung sungai, ya, hujung sungai. Ya, bukan di atas tu, di ujung sungai, di muara. Dah mula tinggal, tapi masih secara nomad. Cuma tidak lagi hanya dalam gua. Jom kita tengok seterusnya, zaman Neolitik, bagaimana kegiatan sosial mereka. Mereka dah mula hidup menetap dalam kelompok yang besar. Maksudnya ahli keluarga kamu mungkin dah ada ayah saudara, dah berkembang kan, dah besar, makin besar ahli keluarga, hidup menetap. Dah tidak lagi berpindah randah. Tapi masihkah dia berpindah randah? Mungkin ada. Tapi mula hidup menetap. Dan juga membina penempatan di lembah, sungai dan pesisir pantai. Tidak lagi terikat di dalam gua. Dah mula buat rumah, buat bangunan ataupun ada pondok lah untuk mereka tinggal di lembah, sungai dan pesisir pantai. Bukan buat bangunan tinggi-tinggi tu macam rumah kita hari ini. Tidak. Dia ada tempat berteduh lah orang kata. Dan zaman logam pula bagaimana? Hidup menetap dalam kelompok yang lagi besar. Dah ada masyarakat mereka sendiri. Okey, mempunyai ketua sebagai pemimpin. Dah wujud dah. Ini ketua kami, ikut arahan ketua. Apa ketua fikirkan yang baik. Okey, mengamalkan adat dan upacara yang tersusun. Dah ada dah. Jika kematian, apa nak dibuat? Jika mungkin ada perkahwinan, dah ada dah. Ada adat tertentu yang akan mereka lakukan. Okey, kita nak beralih ke seterusnya. Kegiatan sosial kita tinggalkan. Kita dah belajar. Kita nak tengok seterusnya, iaitu kegiatan ekonomi. Ekonomi ni bermaksud ada berlaku perniagaan ke, ada guna wang ringgit ke, ada jual-jual beli ke. Jom kita tengok bagaimana kegiatan ekonomi zaman prasejarah. Kita mulakan macam tadi, zaman Paleolitik. Yang pertama, mereka menggunakan peralatan dari batu, mengutip hasil hutan dan memburu haiwan, dan berkongsi makanan. Paleolitik ni, dia dapatkan haiwan daripada buruan, dan juga kutip hasil hutan, buah-buahan ke, daun ke, sebagainya, untuk mereka makan secara berkongsi. Kita beralih ke zaman Mesolitik pula. Bagaimana hidup mereka sambil cikgu terang tu. Tengok gambar yang ada sekali kan, sebagai bantuan untuk penerangan. Zaman Mesolitik, mereka dah mula menggunakan peralatan daripada batu yang lebih baik buatannya. Jika tadi dah ada alatan batu, ada ini pun ada, tapi lebih baik. Mungkin lebih tajam, lebih tersusun. Jadi nak memburu tu lebih senang lah. Ya, mengutip hasil hutan, memburu haiwan dan menangkap ikan. Tengok tu contoh gambar. Mereka menangkap ikan dan mengambil hasil hutan. Dan yang ketiga, berkongsi makanan. Masih berlaku. Dapat makanan, berkongsi. Sharing is caring. Okey. Nombor 3, zaman Neolitik pula. Jom kita tengok. Dalam buku teks pun ada. Tak apa, cikgu dah share buku teks. Tak payah buku teks tutup. Tengok sini. Menggunakan peralatan daripada batu yang lebih kemas, dilicinkan dan mempunyai pelbagai fungsi. Bukan lagi batu dulu mungkin tumpulkan, ni lagi kemas, lagi licin. Okey, lagi mudahlah nak memburu. Dan yang kedua, bercucuk tanam. Dah pandai dah. Dulu ambil hasil hutan je. Sekarang tidak. Mereka menanam sendiri, menangkap ikan, menternak haiwan. Nampak tak? Dah mula menternak, membela haiwan sendiri, dan menghasilkan tembika tanah. Seperti yang cikgu cerita dahulu, tembika adalah bekas. Ya, mungkin untuk isi masakan, untuk isi air, atau apa saja barang. Menjalankan aktiviti perdagangan secara tukar barang dan pengkhususan kerja. Dah mula ada aktiviti perdagangan. Contohnya, ditukar barang. Cikgu ada bekas tembika macam ni. Tengok kamu punya macam menarik. Cikgu tak ada. Jom kita tukar. Ini kita panggil sebagai sistem barter. Permulaan sistem barter dah ada pada zaman Neolitik, bertukar barang. Okey, dan seterusnya yang terakhir, zaman logam. Menggunakan peralatan yang diperbuat daripada logam. Tadi batu saja Logam ni bermaksud lebih tajam lah, lebih kemas lah, boleh menjadikan lebih kuat. Kan, logam lebih kuat. Dan perdagangan dan pelayaran menjadi aktiviti utama. Dah pandai dah bertukar-tukar barang, ataupun dah ada aktiviti jual beli. Dan juga pelayaran. Dah mula atas air. Dia dah buat bot kerakit pada zaman dahulu. Pelayar pergi ke mana? Mungkin tangkap ikan. Mungkin mereka pergi mana
berpindah ke lokasi yang baru, dan aktiviti perdagangan secara tukar barang semakin berkembang. Ini cikgu cakap tadi, barter ni makin berkembang, bukan terhad pada barangan itu saja. Dia bawa barangan ni dah boleh belayar kan. Bawa barangan pergi tukar. Contohnya dia nak haiwan, nak tukar haiwan tu, dia nak lembu, dia bertukarlah dengan barang yang setara. Tak boleh lah kamu ada daun tukar dengan lembu. Mungkin tidak adil kan. Jadi barang yang setara. Dan yang terakhir, menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar. Macam cikgu cakap tadi, mereka dah pandai belayar, dah ada bot. Jadi diorang dah boleh berlayar, membawa hasil barangan mereka keluar. Lepas tu tengok, kat sana tu ada ramai orang duduk lah. Dan kata lain ada kerajaan dah kan. Jadi mereka tengok, dah ada ketua kat sana, tempat baru lah. Tempat baru tu lain pula barang dia. Jom kita pergi dan bertukar barangan pula. Berlakulah aktiviti perdagangan dengan kerajaan luar. Dan itulah tadi kegiatan ekonomi zaman prasejarah dan juga kegiatan sosial zaman prasejarah. Okey, dan juga rasa itu saja untuk hari ini. Kita telah belajar hari ini tadi berkaitan dengan penempatan zaman prasejarah. Jom kita ulang balik. Jika di Semenanjung, kita ada di mana? Di Lenggong, Perak. Kita ada di Gua Cah, Gua Musang, Kelantan. Kita ada di Gua Bewah, Hulu Terengganu, Sungai Tembeling, Jerantut, Pahang. Di Kampung Sungai Lang, Banting, Selangor. Dan juga di Gua Kecil, Raup, Pahang. Itu penempatan dia. Dan juga seperti kita terangkan tadi, di Sabah dan Sarawak juga ada penempatan. Yang di Sarawak kita ada di Gua Niah, manakala di Sabah kita ada Bukit Tengkorak Sempurna, Sabah. Itu adalah lokasi-lokasinya. Manakala kita telah bincang juga kehidupan manusia zaman prasejarah dari segi kegiatan sosial dan juga dari segi kegiatan ekonomi. Okey, terima kasih kerana belajar dengan cikgu. Kalau tak faham juga, boleh rujuk buku teks. Jika tak faham lagi, boleh tengok lagi video ni berkali-kali. Dan juga boleh bertanya kepada cikgu, guru anda, tentang apa yang kita belajar pada hari ini. Dan insyaAllah, cikgu harap semua akan dapat ilmu yang bermanfaat atas apa yang kita belajar hari ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel cikgu untuk beri cikgu semangat membuat lebih banyak video pembelajaran seperti ini supaya kita dapat belajar di mana juga kita berada. Okey, stay safe di rumah. Terus kekal menjaga SOP. Kita doa banyak-banyak. Jangan tinggal solat. Dan jangan lupa berdoa pada Allah. Semoga apa ujian yang terjadi hari ini cepat-cepat berlalu kerana kita dah tak sabar untuk melalui hidup yang lebih baik di masa akan datang. Sekian daripada Cikgu Man. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.